globalisasi telah pun memberikan perbezaan yang ketara di dalam komunikasi antara budaya. Dan ianya juga adalah faktor-faktor utama yang menggalakkan wujudnya komunikasi antara budaya dalam kalangan masyarakat zaman ini. Jadi, kita telah pun pelajari tentang konsep-konsep globalisasi pada modul sebelum ini di dalam topik globalisasi, identiti dan budaya. Dan kali ini globalisasi mungkin dilihat daripada sudut budaya, ianya juga boleh dilihat daripada sudut ekonomi dan politik. Jadi konsep globalisasi itu adalah apabila dunia ini kian menjadi tiada sempadan. Walaupun sempadan-sempadan negara ini wujud jika kita lihat dalam peta dunia, tetapi dari segi semangatnya, daripada segi mempraktikkan kehidupannya dan daripada segi bagaimana setiap orang itu mengharungi perjalanan kehidupannya, sebenarnya tidak ada beza. Di mana masyarakat-masyarakat di Malaysia contohnya, remaja-remaja di Malaysia berpakaian hampir serupa dengan masyarakat remaja di Amerika Syarikat. Dan lagu-lagu yang didengari oleh pelajar-pelajar ataupun remaja-remaja Malaysia zaman sekarang adalah sama dengan lagu-lagu yang didengari oleh mereka di Korea, Jepun ataupun di Venezuela contohnya. Jadi globalisasi telah mewujudkan cara baru, era baru. Penggunaan social media yang lebih canggih juga telah memberikan satu perbezaan yang ketara. Jikalau anda masih ingat dengan kata-kata Marshall McLuhan pada tahun 1960-an, dia mengidamkan atau berinspirasi terhadap mencapainya satu konsep global village, perkampungan sejagat. Global village ini dikatakan adalah apabila masyarakat global ini akan mempunyai satu jaringan yang begitu berbeza, di mana akan wujudnya satu sistem komunikasi yang berbeza, di mana seseorang di negara A boleh berkomunikasi dengan seseorang di negara B dengan cukup senang sekali. Dan globalisasi adalah tunjak utama kepada perkembangan budaya. Bagaimana budaya itu dapat dievolusikan, bagaimana budaya itu dapat ditransformasikan, dan bagaimana budaya itu dapat dikongsikan daripada satu negara kepada negara yang lain. Kita lihat saja kecanggihan sistem komunikasi zaman sekarang. Jikalau dulu kita tak ada YouTube. Jadi kalau sesuatu lagu tu kita nak dengar, kita harus menunggukan kaset ni untuk keluar. Ataupun CD di zaman dahulu. Kita tak ada MP3 downloads, kita tak ada torrent downloads yang banyak digunakan oleh pelajar zaman sekarang. Jadi globalisasi memberikan satu pengalaman yang berbeza. Jikalau dahulu kala, jikalau kita ingin menonton satu filem, ini mengambil masa yang lama, tetapi sekarang sudah berbeza. Jadi dari sudut ini, globalisasi telah memberikan satu impak yang sangat-sangat realistik ataupun sangat-sangat memberikan kesan. Jikalau dahulu kala kita lihat masyarakat yang di Malaysia, masyarakat penghijrah daripada Malaysia, contohnya daripada Bangladesh, daripada Nepal, daripada Indonesia ataupun daripada Filipina yang bekerja di Malaysia, mereka dapat berhubung dengan keluarga mereka hampir setiap hari. Kecanggihan WhatsApp membenarkan aspek tersebut dan juga kewujudan Skype di zaman sekarang ataupun FaceTime membenarkannya, dan juga penggunaan social media seperti Facebook dan juga Twitter memberikan mereka makluman tentang perkembangan kehidupan mereka di sini. Jadi, pertama, apa yang harus kita lihatkan adalah berkaitan faktor-faktor yang menggalakkan komunikasi antara budaya. Dan faktor yang menggalakkan komunikasi antara budaya yang pertama adalah perkembangan teknologi. Dan perkembangan teknologi ini, pertama sekali seperti yang saya bincangkan sebelum ini, adalah kewujudannya adalah berkaitan kepada kewujudan media sosial yang kian ketara. Jikalau kita tengok pelaporan-pelaporan berita yang terkini, kita dapat lihat bahawa perkembangan teknologi memberikan kesan sebagaimana kita mendapatkan berita. Jikalau zaman dahulu kita berkongsikan, kita mendapatkan maklumat daripada mungkin CNN. Sebagai contoh, masa kematian Puteri Diana pada tahun 1990-an, saya tak berapa pasti, 97, 98, 99. Dan apa yang berlaku adalah kita mendapatkan maklumat tersebut menerusi BBC dan juga CNN. Dan begitu juga dengan September 11. Di waktu itu juga Facebook dan Twitter tidak wujud. Kita mendapat maklumat tersebut daripada CNN contohnya, salah satu agensi berita utama. Di sini kita mendapatkan maklumat tersebut di mana berita-berita dunia dibawa ke ruang tamu anda. Jangan kita cakap pasal isu-isu terkini saja. Liputan-liputan siaran langsung. Jikalau kita lihat kepada kecanggihan Rio Olympic pada tahun 2016 baru-baru ini, hampir setiap pertandingan yang diadakan,
Kita dapat lihatnya di sini. Kemenangan Lee Chong Wei mengalahkan Lin Dan. Kita dapat ikutinya live, secara live di Malaysia. Walaupun Rio de Janeiro tu beribu-ribu batu jauhnya daripada Kuala Lumpur. Jadi mendapatkan berita perkembangan teknologi ini telah memberikan satu perubahan kepada bagaimana informasi itu diterima. Tetapi sewaktu jika kita ingat dengan apa yang berlaku dengan tsunami contohnya, dan juga beberapa gegaran earthquake ataupun gempa bumi yang berlaku di Nepal, Kathmandu contohnya, ianya telah menunjukkan bahawa berita-berita zaman sekarang boleh didapati menerusi Facebook, Twitter dan juga Instagram, di mana mangsa-mangsa di tempat kejadian dapat update mereka yang menerima kesan daripada gempa bumi atau tragedi ini dapat memberikan update mereka melalui online, dan seluruh dunia dapat mendapatkan maklumat tersebut. Jadi berita-berita sini kini telah pun menggunakan Twitter, menggunakan Facebook sebagai breaking news ya. Seterusnya adalah berkaitan dengan kewujudan selebriti global dalam talian. Kalau kita lihat dekat Malaysia ni, kalau kita tengok Instagram, kita ada Ucup, kita ada Faiz Diki, di mana perkembangan teknologi ini telah membuatkan orang-orang biasa ataupun rakyat-rakyat jelata mendapat menjadi insta-famous ataupun menjadikan mereka popular dalam kalangan masyarakat, kerana mereka telah pun mengetahui tentang cara-cara untuk attract generasi-generasi baru. Mereka tidak perlu berlakon filem, mereka tidak perlu terlibat dalam politik. Mereka hanya perlu mempunyai social media yang aktif, yang canggih dan unik, dan mereka mungkin akan mendapat kumpulan sasaran yang mereka inginkan. Jadi kita dapat lihat juga bagaimana perkembangan teknologi mewujudkan juga long distance relationship ataupun perhubungan jarak jauh dalam kalangan masyarakat, di mana ramai orang menggunakan social media untuk menghubungkan di antara satu negara dengan satu negara yang lain. Contohnya sekarang ni kita pernah baca dalam surat khabar bagaimana wanita-wanita zaman sekarang yang terperangkap dengan scam daripada Afrika ataupun daripada Nigeria, di mana kekasih-kekasih mereka daripada negara-negara Afrika, contohnya ini satu stereotip lah, contoh Afrika yang telah menghubungi mereka dan meminta mereka mendepositkan wang ke akaun mereka masing-masing menggunakan Facebook dan Instagram sebagai salah satu cara untuk berkomunikasi. Jadi perkembangan teknologi memberikan kesan yang sangat-sangat utama. Kita berhenti sebentar sebelum kita ke faktor yang kedua, faktor yang menggalakkan komunikasi antarabudaya.